Dictionarium Malaico-Latinium Latino-Malaicum, sebuah kamus yang diterbitkan di Rom, Itali pada sekitar tahun 1631 oleh David Hicks. Buku ini kini telah berusia 391 tahun. Kamus ini di antara buku terawal dan tertua yang ada di negara kita pada hari ini. Ia merupakan kamus dui bahasa terawal yang merupakan terjemahan bahasa Melayu ke bahasa Latin dan bahasa Latin ke bahasa Melayu. Pernahkah anda terfikir bagaimana sebuah buku yang berusia ratusan tahun ini masih berada dalam keadaan baik dan sempurna? Kamus ini adalah di antara buku terawal dan tertua yang terdapat di dalam simpanan Perpustakaan Negara Malaysia. Pada asalnya, kamus ini diterima daripada pihak pembekal dalam keadaan yang agak uzur. Hakikatnya, buku ini melalui pelbagai proses pemuliharaan dan dijaga di dalam satu sistem penyimpanan yang mengambil kira pelbagai aspek. Kami akan membawa anda menelusuri perjalanan bagaimana pihak Perpustakaan Negara Malaysia menemui buku ini dan seterusnya dinobatkan sebagai salah satu koleksi nadir terawal dan tertua di negara kita. Bahan nadir ini diperolehi daripada kolektor bahan nadir sendiri dan selalunya kami di-approachkanlah kepada pembekal-pembekal ni lah. Selalunya kami akan buat lawatan ke rumah dan memilih bahan mana yang ingin kami peroleh. Kita tengok kenadirannya, adakah tidak lagi dicetak di Malaysia, sama ada dia asli ataupun salinan, dan juga dia punya keutuhan kandungan luar buku lah. Kalau kata rosak ke apa, akan ada sikit mengganggu dia punya harga tu. Proses sebenarnya berlaku lebih kurang dalam tempoh yang amat singkat. Bahagian pembinaan koleksi Perpustakaan Negara Malaysia ini adalah bahagian yang penting dalam pengumpulan koleksi nadir di Perpustakaan Negara Malaysia. Bahagian ini yang bertanggungjawab membawa semua koleksi yang berharga ini untuk dipelihara dan disimpan dengan baik di sini, termasuk kamus yang tertua di negara kita ini. Kamus ini merupakan salah satu naskah daripada 4,550 naskah koleksi nadir yang terdapat di dalam simpanan Perpustakaan Negara Malaysia hari ini. Koleksi nadir ataupun kita panggil juga sebagai rare collection, atau dalam konteks yang lebih universal di Indonesia contohnya, mereka memanggil koleksi langka. Koleksi yang jarang-jarang ditemui, sukar nak diperoleh dan berusia sekurang-kurangnya 100 tahun ataupun terbitan sebelum 1900. Merupakan satu perlambangan keintelektualan, satu perlambangan jati diri bangsa Melayu yang terselah dalam koleksi-koleksi nadir yang menjadi salah satu niche collection, salah satu koleksi utama dalam simpanan Perpustakaan Negara Malaysia. Sebenarnya kita mula mengumpulkan koleksi ini bermula daripada tahun 1972, di mana buat permulaan sebanyak 1652 naskah telah dibawa pulang daripada London sebenarnya oleh Ketua Pengarah pada waktu itu, Datuk Hashim Sam bin Abdul Latif. Jadi buat permulaan, asas kepada pengumpulan naskah-naskah ini terbina daripada tindakan ataupun langkah itu yang diambil awal. Seterusnya sebenarnya kita membuat perolehan secara dalaman melalui koleksi peribadi dan tokoh-tokoh. Kamus tertua dalam koleksi Perpustakaan Negara, Dictionarium Malaico-Latinium, yang bertarikh 1631 sebenarnya, dan diselenggara ataupun disusun oleh David Hicks, merupakan salah satu koleksi penting yang menjadi sebagai satu koleksi outstanding lah, koleksi luar biasa yang ada dalam koleksi Perpustakaan Negara. Kerana ianya bercetak, kita harus ingat tradisi cetak pada penghujung 1800 baru menjadi satu benda yang popular di alam Melayu. Jadi kalau bertarikh 1631 sudah berada di alam Melayu,
maka satu perkara yang cukup istimewa yang perlu kita ingat. Tuan Wan Ahmad Arsyad adalah di antara puluhan pembekal yang menjadi sumber kepada pengumpulan koleksi nadir Perpustakaan Negara Malaysia. Beliau bukan seorang yang asing dalam dunia kajian sejarah negara dan pemburu barangan antik. Melangkah masuk ke galerinya di Hotel Royal Chulan Seremban ini, anda akan merasakan seperti sedang berada di dalam sebuah muzium. Setiap sudut galeri yang diberi nama Galeri Pusaka Moyang ini dipenuhi dengan pelbagai koleksi antik, termasuk koleksi buku nadir, manuskrip lama, lukisan arca, piring hitam dan banyak lagi. Minat dan kesungguhan individu seperti beliau ini secara tidak langsung telah banyak membantu usaha Perpustakaan Negara Malaysia dalam mengumpul dan memelihara khazanah berharga ini. Kamus ini saya beli daripada seorang waris kolektor pada awal tahun 2018, di mana pada tahun itu saya rasa di sekitar bulan Mac 2018 saya membelinya di Perak. Penemuan kamus ini sangatlah besar. Pertamanya kerana ianya adalah merupakan kamus Melayu Latin Melayu yang dicetak di Rom pada tahun 1631, dan kita biasa dengar tentang Portugis, Belanda, Inggeris, akan tetapi untuk kita menemui sebuah kamus Latin Melayu, saya rasa hampir di luar kotak pemikiran kita. Tetapi kita haruslah juga jangan lupa pada gelaran yang diberikan kepada Melaka sebagai Venice of the East. Bahan nadir ini akan dilihat melalui terbitannya, tahun terbitan, jenis kertas, usia bahan, dan kita akan ada pakar-pakar yang boleh menilai sesuatu bahan nadir itu di mana tahap kenadirannya. Biasanya kami terdiri daripada pegawai atasan dalaman, pengurusan atasan dalaman, dan juga jika ada memerlukan kepakaran dari luar, kami akan melantik jugalah melalui lantikan daripada ketua pengarah kami. Kami akan membuat cadangan harga dan akan masukkan ke dalam mesyuarat penilaian harga dan juga mesyuarat sebuah harga bersama pembekal. Itu adalah proses yang biasa kami akan lakukan. Harga untuk bahan nadir ni kami mempunyai satu standard garis panduan di mana kami boleh letakkan harga cadangan harga tu berdasarkan dia punya buku, dia punya terbitan tu, dan juga jenis-jenis bidang dia dan juga pelbagai perkara lain lah. Sesebuah naskah yang dibawa untuk penilaian akan melalui beberapa proses utama, iaitu proses pengesahan keaslian bahan, proses tata cara perolehan dan juga proses pendokumentasian bahan bagi tujuan penggunaan oleh penyelidik serta penerbitan katalog bahan. Tempoh masa yang diambil untuk menilai sesebuah buku bergantung kepada keadaan buku dan usianya. Di antara cabaran terbesar panel penilai adalah memastikan kesahihan bahawa naskah tersebut benar-benar wujud dan naskah yang mereka terima bukan naskah palsu. So, dua bahasa boleh digunakan. Ya, bahasa Malaysia boleh. Okey, so Puan Zah boleh tengok macam mana? Kemudian, jawatan kuasa ini akan menasihati unit perolehan untuk penetapan harga pembelian yang bersesuaian. Dan seterusnya, proses rundingan harga bersama pembekal akan dilaksanakan bagi melengkapkan perolehan ini. Setelah melalui proses penilaian yang teliti, kamus tertua ini akhirnya diakui sebagai karya yang asli dan sudah berusia ratusan tahun. Setelah mencapai persetujuan, karya ini berpindah tangan daripada pemiliknya, iaitu Tuan Wan Ahmad Arsyad, kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia. Kini, kamus ini sedang menanti proses seterusnya untuk dipelihara dan diabadikan di sebuah lokasi istimewa di dalam Perpustakaan Negara Malaysia.
Proses pendokumentasian bahan nadi ini, sebenarnya kami akan mendokumentasikan bahan nadi ini terutamanya mengikut standard kebangsaan dan antarabangsa. Dokumentasikan bahan koleksi nadi ini, bila kami terima, kami akan semak dulu details dalam buku dan kami keluarkan dan masukkan dalam sistem virtual lah. So apa yang membezakannya, kita akan ada penambahan tag-tag wajib dan juga mungkin akan ada penambahan notes kat situ. Kami akan tambah notes lah. Proses pendokumentasian ni dianggap penting sebab kami sebagai pihak yang mendokumentasikan bahan ini, kami yang bertanggungjawab dalam membezakan bahan ini dengan bahan yang lain. Sebagai contoh, tag 049 tu sendiri, kami akan gunakan apa yang kami panggil NMA, iaitu koleksi nadi lah. Bila orang nampak ada NMA tu, itu menunjukkan dia koleksi nadi. Kamus ni merupakan antara kamus yang terawal yang menjadikan bahasa Melayu sebagai subjek terjemahan ke bahasa asing. Kamus ini berjudul Dictionarium Malaiko-Latinum, menterjemahkan bahasa Melayu ke dalam bahasa Latin lah. Dictionarium bermaksud kamus, Malaiko bahasa Melayu dan Latinum adalah bahasa Latin. Pengarang kepada kamus ini adalah David Hacks. Ditulis kat sini adalah Davidus Hacks, tetapi S itu ditambah untuk tujuan menunjukkan kata nama tertentu di dalam bahasa Latin lah. Jadi sebutannya adalah David Hacks. Sekiranya kita tengok kamus yang diterbitkan pada abad ke-17 tersebut, dia bukan sekadar kamus untuk menukarkan kod bahasa daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain, tetapi dia juga bertujuan untuk mengajar ataupun menunjukkan kaedah bahasa Melayu itu sendiri. Dia merupakan salah satu rujukan di dalam bidang linguistik yang menjadikan bahasa Melayu sebagai subjek kepada terjemahan ke bahasa asing, terutamanya bahasa Eropah. Dia diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 1631. Keadaan fizikal kamus ini didapati sudah agak uzur sewaktu penerimaan. Namun 90% daripada helaiannya masih baik dan boleh dibaca. Naskah tertua ini akan dibawa ke proses seterusnya yang merupakan di antara proses yang paling kritikal dan penting, iaitu proses pemeliharaan. Bahagian pemeliharaan ini sendiri, selain pada koleksi nadi, kami juga ada dua unit yang berbeza, iaitu unit manuskrip Melayu dan yang kedua ada unit jilid dan tinta. Di mana unit jilid dan tinta ini merupakan core business bahagian pemeliharaan di Perpustakaan Negara Malaysia ini. Setelah kami terima bahan untuk dibagi tersebut, adalah kami akan hantar bahan tersebut untuk proses pewasapan. Di mana proses pewasapan itu sendiri kami tak lakukan di Perpustakaan Negara Malaysia. Kami akan lantik syarikat luar untuk melakukan proses pewasapan itu di luar. Dan setelah selesai proses pewasapan itu dilakukan, syarikat yang dilantik tersebut akan menghantar bahan tersebut kepada kami, dan daripada situlah baru kami akan memulakan proses-proses pemeliharaan. Proses pewasapan itu sendiri adalah untuk membunuh serangga atau kulat yang terdapat pada buku atau koleksi tersebut supaya tak akan diserang semula selepas buku tersebut diwasap ataupun disimpan di Perpustakaan Negara Malaysia. Bagi saya, PNM merupakan satu institusi yang paling komited melaksanakan agenda ini. Agenda untuk mengesan, mengumpul dan menyimpan bahan-bahan nadir untuk tujuan penyelidikan. Saya tidak bermaksud pihak-pihak yang lain tidak melakukannya, tetapi PNM mampu menjayakannya dengan sangat cemerlang bagi saya. Dan sekiranya kita lihat apa yang istimewanya PNM, Perpustakaan Negara Malaysia berbanding tempat-tempat lain, mereka turut menyediakan khidmat yang bersifat walk-in. Mereka akan dilayan dengan layanan yang sangat baik. Kita ada expectation dan of course kita katakan masih ada ruang pembaikan dalam proses pemulihan, dalam proses perolehan, pemeliharaan, kemudian mungkin juga dari segi termabayaran kepada pembekal mungkin boleh diperbaiki kerana ianya akan menambahkan motivasi dan insentif kepada pembekal untuk terus orang kata mempunyai hubungan dengan pihak Perpustakaan Negara. Penghasilan ini adalah suatu proses di mana kita membuang asid yang terdapat pada bahan atau koleksi bahan Perpustakaan Negara Malaysia itu sendiri dengan melakukan rendaman di dalam
larutan magnesium bikarbonat selama 30 minit. Setelah itu dijemur di dalam suhu bilik selama semalaman, dan pada situ baru kita boleh mulakan proses untuk pelapisan atau pemeliharaan bahan perpustakaan tersebut. Untuk proses pemeliharaan, kami ada gunakan dua jenis bahan, iaitu Japanese handmade paper, iaitu kozo paper, dan juga L2 tissue. Setelah selesai semua dibaiki dengan menggunakan kaedah sama ada L2 tissue tradisional ataupun Crompton tissue itu, kita akan lakukan proses penyusunan atau trimming, dan kemudian akhir sekali jilid sehingga selesai bahan itu disiap dipelihara. Tempoh jangka masa yang diperlukan itu satu benda yang subjektif. Dia bergantung kepada kondisi bahan perpustakaan tersebut. Kalau datang dalam keadaan yang terlalu rapuh, sebab benda kerja pemeliharaan ini memerlukan penelitian dan kesabaran yang cukup tinggi. Jadi kalau boleh kata bahan kamus tu sendiri kalau nak repair, apa yang boleh saya perhatikan dalam tempoh masa yang diperlukan adalah lebih kurang 1 hingga ke 2 bulan. Cabaran yang paling utama di bahagian pemeliharaan ini adalah peralatan dan teknologi. Kebanyakan peralatan ataupun bahan mentah yang terdapat di bahagian pemeliharaan ini diimport dari negara-negara luar dan kosnya cukup tinggi. Bayangkan untuk repair sehelai kertas A4 dilapis depan belakang, sehelai saja di repair harganya RM11.43. Kalau kali dengan sebiji buku, kalau ada 200 muka surat, kalilah 200 muka surat kali dengan RM11.43 tersebut. Dapat jumlah dia. Sebagai salah sebuah repositori terbesar di antara yang terbesar dari sudut penyimpanan bahan-bahan koleksi nadir di Malaysia, sudah tentu tanggungjawab kami adalah besar, di mana di antara tanggungjawab terbesar kami adalah untuk memastikan bahawa koleksi-koleksi dan naskah-naskah nadir ini disimpan secara sempurna mengikut piawaian-piawaian yang telah ditetapkan oleh standard antarabangsa, untuk memastikan bahawa koleksi-koleksi ini selamat dan juga tersedia untuk dirujuk oleh penyelidik-penyelidik khususnya yang menginginkan maklumat yang terkandung di dalam naskah-naskah nadir ini. Setelah kita menerima kamus tersebut daripada bahagian pemeliharaan dan juga bahagian perolehan, kita ada mengisi borang penerimaan dan juga kita mencatat butiran-butiran yang tertentu sebelum istilahnya kita shelving di rak bagi tujuan memudahkan pencarian pada hari yang mendatang, di mana dari sudut penyusunan bahan tersebut di rak, kita pakai sistem kita panggil DDC ataupun Dewey Decimal Classification, di mana Dewey Decimal Classification ini menggunakan sistem penomboran tertentu yang melambangkan subjek-subjek tertentu bagi setiap naskah. Dan apabila naskah-naskah tersebut disusun di rak yang tertentu, jadi proses untuk memperoleh bahan tersebut adalah mudah dan menjimatkan masa. Dan yang paling penting, naskah tersebut bolehlah dijamin selamat berada di tempat yang sepatutnya. Suhu yang kita perlukan untuk koleksi peribadi dan bahan nadir ini adalah antara 18 darjah Celsius sehingga 22 darjah Celsius. Dan untuk RH dia, iaitu kelembapan bandingan relative humidity, di antara 50 ke 55%. Antara peralatan atau prasarana yang diperlukan untuk memelihara dan memelihara bahan nadir ini adalah dehumidifier, air purifier dan juga data logger. Tiga-tiga benda ni adalah merupakan tiga benda yang berbeza, di mana data logger itu sendiri adalah data logger untuk memantau suhu dan kelembapan dalam bilik nadir itu. Dan dehumidifier ni adalah untuk menyerap kelembapan dalam bilik nadir itu sendiri. Air purifier kita gunakan untuk sedut habuk, hama yang ada dalam bilik nadir ini sendiri. Dia perlukan suhu yang sesuai, kelembapan yang sesuai untuk memastikan buku tersebut berada dalam keadaan baik dan terkawal. Contoh kalau kata buku tu tidak mendapat suhu atau kelembapan yang baik, kertas dia akan menjadi kekuning-kuningan dan akan mudah rapuh. Jadi menyukarkan kita untuk mengkaji balik buku tu sendirilah. Rutin untuk kami lakukan di bahagian nadir ini,
mana kami akan melakukan lawatan berkala atau lawatan berjadual sebanyak 4 kali setahun. Untuk kamus itu sendiri, kita akan memastikan kamus itu terhindar daripada serangga perosak. Antara serangga perosaknya ialah anak-anai, pipijat, bookworm dan juga gegat. Gegat itu sendiri kalau bahasa Englishnya kita panggil silverfish. Kebiasaannya yang hadir ke sini untuk mendapatkan ataupun menggunakan koleksi-koleksi naskah nadir ni adalah mereka daripada golongan penyelidik, khususnya daripada pensyarah-pensyarah dari universiti awam dan juga universiti luar negara. Dan ada juga di antara mereka merupakan pelajar-pelajar pasca siswazah yang mengambil kursus sarjana dan juga kursus PhD yang mengkaji bahagian sejarah, dan juga terdapat juga orang-orang awam yang berminat untuk mengkaji dan melihat sendiri naskah nadir. Koleksi nadir itu pun bermaksud jarang ataupun susah untuk ditemui. Jadi ramai di antara masyarakat kita tidak mengerti akan apa yang dimaksudkan dengan koleksi nadir. Jadi atas masalah tersebut, kami sering mempergiatkan aktiviti promosi. Di antaranya adalah dengan mengadakan program-program seperti bicara wara, bual bicara dan juga pameran bergerak, di mana pameran-pameran tersebut kita akan bawakan naskah-naskah nadir ini keluar untuk dipertontonkan, diperlihatkan kepada para pengguna untuk mereka melihat sendiri naskah-naskah ini. Kalau mereka tidak kenal kepada koleksi ini atau tidak melihat sendiri koleksi ini, mereka tidak akan wujud rasa kenal dan seterusnya cinta terhadap koleksi-koleksi ini. Ini mengingatkan saya kepada satu pantun lama yang berbunyi, dari mana datangnya kelisa, dari bendang turun ke kali, dari mana terbitnya cinta, dari mata turun ke hati. Jadi untuk menerbitkan rasa cinta masyarakat terhadap naskah-naskah nadir ini, mereka pertamanya harus melihat sendiri naskah-naskah tersebut dan seterusnya menerbitkan rasa suka terhadap naskah-naskah tersebut dan membawa kepada aktiviti penyelidikan dan aspek pemeliharaan dan juga pemeliharaan naskah-naskah ini, khususnya di negara Malaysia ini. Sebenarnya pameran yang kita buat di Parlimen baru-baru ini merupakan jemputan daripada pihak Parlimen sendiri, dan ini merupakan aktiviti yang boleh saya katakan setiap tahun ataupun tahunan, di mana baru-baru ini mereka mengadakan hari terbuka Parlimen. Dan salah satu aktiviti pameran yang dibuat adalah pameran koleksi nadir Malaysiana, dan mereka menjemput pihak kami untuk membawa bahan-bahan promosi dan juga naskah-naskah nadir untuk dipertontonkan kepada khalayak di sana. Jadi saya merasakan ini adalah satu aktiviti promosi yang harus dipergiatkan dan harus dipuji, kerana tanpa adanya aktiviti-aktiviti yang sedemikian, masyarakat tidak akan mengenali dan menghargai naskah-naskah nadir ini. Cabaran sudah semestinya banyak. Pertamanya, masyarakat kita sendiri jika dibandingkan dengan negara barat, masyarakat di Malaysia agak kurang pendedahan atas pengenalan terhadap koleksi nadir itu sendiri. Malah definisi koleksi nadir itu sendiri, ramai di antara kita yang tidak maklum ataupun tidak tahu atas perkara tersebut. Jadi cabaran yang utama adalah bagaimana untuk kita sebagai khususnya PNM sendiri, bagaimana untuk membawa naskah-naskah ini untuk dipertontonkan, dipersembahkan kepada masyarakat. Dan salah satunya adalah kita berusaha untuk mendigitalkan naskah-naskah tersebut, di mana naskah-naskah ini boleh diakses melalui laman web khusus di repository digital PNM, di mana hampir separuh lebih daripada 4,000 naskah tersebut telah didigitalkan, dan mereka boleh mengakses melalui laman web tersebut dan boleh melihat sendiri
naskah-naskah tersebut secara digital. Dan apabila mereka ingin melihat naskah-naskah tersebut secara fizikal, mereka boleh datang ke sini dan melihat naskah-naskah itu dan memegang dan mengkaji dari sudut fizikalnya itu, selain daripada mengkaji dari sudut isi kandungan naskah tersebut. Seperti yang kita lihat kios digital ini juga merupakan satu inisiatif ke arah untuk kita seperti yang kerajaan perkenalkan dasar revolusi perindustrian 4.0 ataupun 4IR yang dilancarkan oleh kerajaan sebelum ini, di mana untuk menggalakkan masyarakat mengaplikasikan teknologi dalam kehidupan seharian tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan juga aspek kebudayaan selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Jadi ini adalah cara kita untuk mendekatkan naskah-naskah lama ini kepada masyarakat yang lebih mesra kepada gadget-gadget dan juga aplikasi teknologi terkini, di mana kios ini apabila mereka datang ke PNM, jika mereka tidak bersedia lagi untuk melihat naskah fizikal, mereka boleh menggunakan kios digital untuk melihat naskah-naskah nadir dalam bentuk digital yang telah didigitalkan. Jadi mereka boleh membuat pilihan di sini untuk melihat naskah-naskah yang mereka berminat, dan juga mungkin daripada penggunaan gadget ataupun teknologi terkini membuka ruang minat untuk mereka untuk mengkaji dengan lebih mendalam naskah-naskah nadir yang terdapat di Perpustakaan Negara Malaysia. Harapan daripada Perpustakaan Negara agar kolektor yang mempunyai bahan-bahan nadir yang lama-lama tawar-tawarkanlah kepada Perpustakaan Negara supaya bahan yang disimpan oleh individu kolektor sendiri tidak disimpan sendiri, tapi dibuat rujukan di Perpustakaan Negara. Jadi itulah antara yang kami harap supaya rujukan itu dapat dirujuk oleh untuk masyarakat Malaysia. Seperti mana kita tahu, hasil-hasil penyelidikan ini mempunyai kewibawaannya yang tersendiri, menyebabkan sekiranya institusi-institusi kerajaan seperti PNM dan beberapa institusi lagi tidak memberi respon kepada hasil kajian mereka, maka itu akan menyebabkan ketinggalan. Negara kita akan ketinggalan dari segi perkembangan ilmu itu sendiri. Jadi mungkin PNM pada masa akan datang boleh bersifat responsif kepada hasil-hasil penyelidikan terbaru yang dilakukan oleh penyelidik, dan itu akan memberi sumbangan dan impak yang sangat besar di dalam perkembangan ketamadunan Melayu itu sendiri, terutamanya di Malaysia, negara kita. Sebenarnya insentif dan imbuhan adalah perkara paling asas dalam kata nak menarik minat anak muda. Berbicara tentang insentif, saya rasa kena berbalik kita kepada institusi yang mendukung bidang ini. Pustakaan Negara, Arsip Negara, mestilah orang kata ada persefahaman, pengiktirafan kepada golongan-golongan seperti saya. Harapan saya sebagai individu dan yang lebih besar daripada itu sebagai seorang pegawai di Perpustakaan Negara Malaysia ini adalah amat besar untuk melihat rakyat Malaysia mengetahui dan menghargai naskah-naskah nadir ini. Salah satu idea ataupun salah satu keperluan yang memungkinkan kita dalam usaha memandaikan bangsa, ya, kita harus melakukan penyelidikan. Kita harus kembali kepada ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Iqra. Iqra itu bukan sahaja kita disuruh membaca, tetapi mengkaji, meneroka, menyelidik, dan kita mengetahui sisi lain yang ada dalam setiap perkara ataupun buku yang telah diterbitkan, dicetak dan sebagainya. Dalam konteks itulah, bila kita memahami, kita meneroka,
bahan nadir ini menyimpan 1001 makna.